Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid, terutama murid-murid tahun 2. Baiklah, murid-murid berjumpa dan belajar bersama lagi dengan Cikgu G. Tajuk kita hari ini ialah kemas di dapur. SP 5.1.3 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks, iaitu hari ini kita belajar kata adjektif berbentuk. Murid-murid telah bersedia untuk belajar seterusnya ini? Baiklah, tentu murid-murid telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 dan juga peralatan menulis. Jika telah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan peralatan menulis, ayo kita belajar sekarang. Baiklah, sebelum kita menyiapkan tugasan kita pada hari ini, kita hendaklah membaca arahan terlebih dahulu. Arahan kita yang pertama, kita membaca teks dan mengenal pasti kata adjektif bentuk yang berwarna merah dalam teks. Kita baca buku teks jilid 1, muka surat 48. Setelah kita baca dan kita kenal pasti kata adjektif bentuk, kita hendaklah melengkapkan cerita menggunakan kata adjektif bentuk dan kemudian kita bacanya semula. Ketiga, murid mengenal pasti objek dan menyenaraikan kata adjektif bentuk pada gambar yang bernombor. Murid-murid buat aktiviti ini, iaitu murid-murid rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 55. Kemudian murid menamakan bentuk objek, kemudian bina ayat. Rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 56. Ayo kita mulakan sekarang. Baiklah, sebelum murid-murid mulakan belajar hari ini, Cikgu Ji nak menerangkan dahulu kepada murid-murid tentang kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang membawa maksud rupa bentuk sesuatu benda. Jadi contohnya bulat, silinder, lonjong, segitiga dan banyak lagi di sekeliling murid-murid. Empat segi tepat, kemudian segitiga, itu semua ialah bentuk. Jadi kata adjektif bentuk. Kadang-kadang kita tengok pada bola adik kita, bola rugby adik kita berbentuk apa murid-murid? Berbentuk lonjong. Lonjong itu ialah kata adjektif bentuk. Baiklah, seterusnya kita tengok kata adjektif bentuk yang digunakan dalam contoh ayat ini. Pertama, A. Kemerdekaan negara itu tercapai hasil daripada satu perundingan meja bulat. Bulat ini ialah kata adjektif bentuk bagi meja itu. B. Bola rugby berbentuk lonjong. Lonjong ini ialah kata adjektif bentuk bagi bola rugby. C. Kotak hadiah itu 4 segi bujur. Bujur ini ialah kata adjektif bentuk bagi kotak hadiah tersebut. Ada dua vokal bundar dalam bahasa Melayu. Bundar ini ialah kata adjektif bentuk bagi vokal tersebut. Gasing lepir. Gasing itu berbentuk lepir. Lepir inilah kata adjektif bentuk. Kesayangannya telah pecah. Jalan bengkok ke kota itu telah ditutup. Bengkok ini ialah kata adjektif bentuk. Garis lurus itu menembusi 2 titik. Lurus itu ialah kata adjektif bentuk. Yang murid-murid, perut si luncai boncek. Bentuk. Kata adjektif bentuk bagi perut si luncai. Buncit. Tayar kempes itu segera ditukarnya. Kempes ini ialah kata adjektif bentuk bagi tayar itu. Tayar itu dah kempes. Pemuda itu mudah dicam kerana berdagu lekuk. Lekuk ini ialah kata adjektif bagi bentuk. Baiklah, murid-murid tentu dah faham kata adjektif bentuk. Ini contoh ayat. Baiklah, kita tengok. Ini dia bentuk-bentuknya. Ada bentuk bulatan, segi empat tepat, segi empat sama, bujur, segitiga, pentagon, hexagon, cuboid, silinder, cube, piramid, sfera, cone. Ini bentuk-bentuk yang kita boleh jumpa di sekeliling kita. Contohnya macam
bekas keropok yang dibeli oleh ayah. Bekas keropok tu berbentuk silinder. Bekas keropok tu berbentuk silinder. Jadi silinder itu ialah kata adjektif bentuk. Baiklah, seterusnya kita mulakan aktiviti kita di mana murid membaca teks dan mengenal pasti kata adjektif bentuk yang berwarna merah dalam teks. Kita rujuk buku teks jilid 1, muka surat 48. Baiklah murid-murid, ini dia. Kemas di dapur. Ayo kita baca bersama-sama dan kita kenal pasti kata adjektif bentuk yang bercetak merah yang terdapat di dalam petikan. Jam segitiga pada dinding menunjukkan pukul 1.30 tengah hari. Hana membantu ibunya di dapur. Perenggan kedua, dia mengumpulkan dan membuang sisa makanan ke dalam tong sampah berbentuk silinder. Tong itu ditutup dengan penutup bulat bagi menghindari bau busuk. Tentu murid-murid dah nampak kan? Okay, perenggan ketiga. Ibu membasuh pinggan mangkuk dengan cecair pencuci dan span yang berbentuk segi 4 sama. Pinggan mangkuk itu kemudian dibilas sehingga bersih. Perenggan seterusnya, Hana menyusun pinggan mangkuk itu di atas rak yang berbentuk segi 4 tepat. Terdapat pelbagai bentuk pinggan mangkuk seperti kita kena sudahkan cerita ini. Akhir sekali, perenggan akhir sekali dia mengelak meja makan yang berbentuk kita kena siapkan. Baiklah, kita tengok seterusnya. Kita dah baca ni tadi. Segitiga. Ni segitiga. Jam dinding bentuk segitiga. Kemudian tong sampah berbentuk silinder. Tong sampah ini berbentuk silinder. Tadi Cikgu Ji dah tunjukkan bentuk silinder. Kemudian penutup tong sampah ini berbentuk bulat. Tadi kita dah belajar nampak dah bentuk bulat. Kemudian pencuci span berbentuk segi 4 sama. Kemudian Hana menyusun pinggan mangkuk yang berbagai bentuk itu di atas rak yang berbentuk segi 4 tepat. Kita akan sudahkan dua perenggan ini, iaitu perenggan keberapa murid-murid? Perenggan ke-5 dan perenggan ke-6. Ini perenggan pertama, kedua, ketiga, perenggan ke-4 dan perenggan ke-5 kita akan siapkan. Baiklah, seterusnya dah kenal pasti bentuk yang bercetak merah itu, murid melengkapkan cerita menggunakan kata adjektif bentuk dan membacanya semula. Ini yang kita kena siapkan. Kita tengok gambar. Gambar tadi dah diberi, dah tengok gambar. Kita baca. Hana menyusun pinggan mangkuk itu di atas rak yang berbentuk segi 4 tepat. Terdapat pelbagai bentuk pinggan mangkuk seperti, ni pinggan mangkuk ni. Seperti apa bentuk pinggan mangkuk ni? Ada apa murid? Pandai, bulat, lagi 4 segi, dan bujur. Okay, tulis sini. Seperti bulat, segi 4 sama dan bujur. Okey? Jadi kita baca semula. Baca sama-sama. Hana menyusun pinggan mangkuk itu di atas rak yang berbentuk segi 4 tepat. Ini dia. Terdapat pelbagai bentuk pinggan mangkuk seperti bulat, segi 4 sama dan bujur. Siaplah kita perenggan yang ke-4. Sekarang kita siapkan perenggan yang ke-5. Okay, perenggan yang ke-5. Akhir sekali dia mengelak meja yang berbentuk tempat kosong. Bentuk apa ni? Dia menggunakan kain lap yang berbentuk. Selalunya kita guna kain lap dekat rumah. Untuk lap meja bentuk apa murid-murid? Kita kena siapkan. Di sebelah meja makan terdapat sebuah jam dinding. Berbentuk apa jam dinding ini? Tadi ada. Di sebelah jam itu pula terdapat berapa hiasan yang berbentuk. Dan kita siapkan. Akhir sekali kita tengok gambar ini. Meja makan ini bentuk apa? Okey. Ni segitiga. Jam ni bentuk apa? Dah bulatkan. Ni bulan dan bintang. Dan frame gambar ini ada frame gambar ni bentuk apa ya? Okey, kita siapkan sekarang. Akhir sekali dia mengelak meja makan yang berbentuk, ia pandai tadi ada sebut segi 4 tepat.
Dia menggunakan kain lap yang berbentuk segi empat. Ya, sama kat rumah kan kita guna biasa. Kain lap kita berbentuk segi empat. Sama ya. Di sebelah meja makan terdapat sebuah jam dinding berbentuk segi tiga. Di sebelah jam itu pula terdapat berapa hiasan yang berbentuk bulan dan bintang. Dan ni bingkai gambar ini berbentuk segi empat tepat. Ya murid-murid. Baiklah kita baca sama-sama. Ais sekali dia mengelak meja makan yang berbentuk segi empat tepat. Dia menggunakan kain lap yang berbentuk segi empat sama. Di sebelah meja makan terdapat sebuah jam dinding berbentuk segi tiga. Di sebelah jam dinding itu pula terdapat beberapa hiasan yang berbentuk bulan dan bintang. Siaplah kita latihan dari buku teks. Baiklah, seterusnya kita mengenal pasti objek dan menyenaraikan kata adjektif bentuk pada gambar yang bernombor. Tadi kita dah belajar kata adjektif bentuk dan Cikgu Ji dah tunjukkan gambar-gambar bentuk. Jadi murid-murid tentu boleh buat ini. Baiklah murid-murid, buku aktiviti jilid 1 muka surat 55. Simak ya. Okey, ini dia. Kita tu ada dah bernombor ni. Nombor 1. Objeknya apa? Ni apa ni? Objek. Bentuknya apa? Kemudian nombor 2. Nombor 3. Kita namakan dia punya objek dia. Objeknya, lepas tu bentuknya. Contohnya kalau nombor 1 ni, objeknya apa? Cermin. Bentuknya, bentuk apa cermin ni? Ya, bentuk bintang. Macam tu lah. Objek, bentuk. Objek tu ialah benda, bentuk tu yang tadi yang Cikgu Ji dah jelaskan. Contoh, objek nombor 1 ialah cermin ini. Bentuknya bintang. Macam tu Kemudian nombor 4, pintu. Nombor 5 ni, nombor 5. Nombor 6, objeknya apa? Nombor 7, objeknya apa? Dan nombor 8, objeknya. Tulis sini objeknya dan bentuk. Ini muka surat 55. Kena buat murid-murid, kenal pasti dan tulis bentuk objek. Baiklah, seterusnya murid menamakan bentuk objek kemudian membina ayat. Buku aktiviti jilid 1 muka surat 56. Okey, ni dia. Menamakan bentuk objek kemudian bina ayat. Bujur. Ni dia punya objek ni. Apa? Yang bentuknya bujur. Namakan bentuk objek tersebut. Bentuknya bujur. Jadi kita buat ayat. Dia membasuh pinggan dengan menggunakan sabun pencuci dan span yang berbentuk bujur. Ni span ni berbentuk bujur. Kemudian nombor 2 ni apa? Nombor 2 ni bentuk dia apa? Tulis sini bentuknya. Kemudian yang 3 tulis bentuknya di sini kemudian bina ayat. Ni nombor 4 ni bentuk apa ni? Bentuk tadi kita dah belajar ni. Bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni. Bentuk nombor 2 ni dah belajar, nombor 3 dah belajar, nombor 4 dah belajar. Murid boleh rujuk video ni di awal tadi Cikgu Ji dah tunjukkan bentuk-bentuknya. Tengok balik. Kemudian tudung saji ni bentuknya bentuk apa? Kemudian murid-murid bina ayat. Okey, faham murid-murid? Baiklah, ni latihan yang murid-murid kena buat muka surat 55 dan 56. Baiklah, seterusnya Cikgu Ji ada sediakan latih to be kata adjektif bentuk. Murid-murid hanya klik link Google Form di bahagian description dan buatlah latih to be kata adjektif bentuk tersebut. Baiklah murid-murid, seterusnya Cikgu Ji ingin mengucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih kepada murid-murid yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bye! Jumpa lagi!